Dengan tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini dipersilakan saudara Muhammad Afiq Daniel bin Saufi Amin, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Sains Alam Shah, dengan tajuk pilihan beliau adalah menangani kos sara hidup, meningkatkan kemakmuran rakyat. Dipersilakan. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, dahulu kala ibu saya pernah bercerita betapa beliau hanya dibekalkan dengan wang saku sebanyak 50 sen. Katanya lagi, dengan 50 sen ini, 30 sen dibelanjakan untuk nasi lemak, 20 sen digunakan untuk membeli air sirap. Lebih menarik lagi, dengan sekeping duit ini, puluhan gula-gula dapat untuk dibeli. Pada waktu itu, saya hairanlah. Kalau situasi yang sama berlaku, mungkin dengan duit belanja saya sebanyak RM3 sehari, saya boleh jadi jutawan gula-gula. Namun, sayangnya tapi dengan keadaan ekonomi sekarang, dengan peningkatan harga barang, sebenarnya mungkin RM3 hanya lepas untuk sebungkus nasi lemak kosong. Sebelum anda mendengar lebih lanjut berkenaan dengan cerita saya, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani kepada panel hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian, serta seisi audiens yang sudi untuk melapangkan masa. Anda bersama dengan saya, Muhammad Afiq Daniel bin Saufi Amin dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Bersama-sama dengan saya, kita akan membincangkan satu isu berkenaan dengan menangani kos sara hidup, meningkatkan kemakmuran rakyat. Baiklah, penyambung cerita berkenaan dengan cerita gula-gula tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas usia dan pengalaman mendewasakan saya tentang ilmu kepegunaan dan ilmu kewangan, saya telah belajar bahawa ini merupakan satu fenomena peningkatan kos sara hidup. Untuk pengetahuan anda semua, polemik ini berlaku hasil daripada peningkatan kadar taraf kehidupan masyarakat yang terlalu pantas berbanding dengan kadar pertumbuhan pendapatan rakyat yang rendah dan juga tidak setara untuk menampung kos keperluan harian seperti makanan, minuman, pakaian dan juga sewaan rumah. Ini fakta yang dipetik dari makalah akademik Jurnal Ekonomi Malaysia ke-42. Tidak cukup dengan itu. Dalam erti kata lain, rakyat semakin terhimpit dengan peningkatan harga barang, sama sahaja kesnya seperti nasi lemak tadi. Dari 30 sen kini menjadi RM3 warga dewan yang bersidang. Lanjutan daripada penelitian yang saya halusi juga, saya telah mendapati beberapa faktor yang menjadi penyumbang terhadap masalah ini. Pertama, masalah ketidakstabilan ekonomi dan juga politik serantau. Contohnya, berlaku peperangan antara dua buah negara yang bergolak. Akibatnya, keamanan yang tidak terjamin ini menyebabkan hasil pengeksportan negara mereka terjejas, tidak dapat disalurkan ke negara lain. Dan kalau diturutkan teori ekonomi klasik, harga barangan tersebut akan terus meningkat dengan bekalan barangan yang semakin terhad. Tidak cukup dengan itu, pengamatan saya juga telah mendapati bahawa kes kartel juga telah menjadi punca utama kepada masalah ini. Pihak terkutuk ini, mereka meletakkan harga yang terlalu tinggi terhadap sesuatu barangan dengan sangkaan bahawa mereka telah mendominasi pasaran barangan tersebut. Contohnya, seperti manipulasi kes harga ayam. Meskipun harga ayam telah dikawal di bawah Akta Bekalan Makanan 1961, kendati pun begitu, pihak ini mereka masih lagi berdegil dan keras kepala untuk meletakkan harga yang tinggi dan di luar daripada ketetapan kerajaan. Dan tindakan mereka ini cuba untuk mengaut habuan sendiri sambil menyelimutkan dosa diri. Kalau anda tidak percaya, tahun 2021, satu kes kartel yang terbesar di Malaysia dengan jumlah 3.8 bilion yang melibatkan 150 syarikat palsu telah berjaya ditumpaskan oleh pihak penguasa. 2022, satu kes kartel daging juga telah berjaya didakwa atas tindakan kotor mereka yang melanggari undang-undang yang telah ditetapkan. Dalam keadaan ini, nilai moraliti dan rasionaliti mereka sudah hilang dari mimpi. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, dengan isu-isu ini, kita perlukan kerajaan yang memfokuskan ke arah kemakmuran kembali untuk rakyat dengan analogi ingin mengembalikan kekayaan kepada rakyat untuk melahirkan satu horizon sosialiti dan sosialiti yang lebih adil dan sama untuk semua hadirin hadirat sekalian. Kita boleh belajar daripada pendekatan kerajaan Madani yang peka dan lantang
dengan isu kos sara hidup yang berlaku di Malaysia. Mereka telah mewujudkan majlis tindakan kos sara hidup yang dibarisi oleh Barisan Profesional Negara dan dipengerusikan juga oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka telah bersepakat duduk di meja bulat perbincangan untuk membincangkan tentang hala tuju, cabaran mendatang dan langkah penyelesaian yang inklusif untuk dilaksanakan bagi mendepani masalah ini. Daripada badan induk ini, maka lahirlah pucuk-pucuk idea yang akhirnya bercambah menjadi satu dasar pelaksanaan untuk diimplementasikan di Malaysia. Kalau anda tidak percaya, tamsilnya mereka telah berbincang berkenaan dengan subsidi bersasar dan mekanisme terbaik untuk diaplikasikan di Malaysia. Contohnya berkenaan dengan subsidi tarif elektrik yang telah tidak terpakai kepada individu yang maha kaya dengan misi utama untuk tidak lagi mengkayakan orang yang sudah kaya. Tidak cukup dengan itu, bagi mengorak langkah penyelesaian yang lebih dekat kepada rakyat, Kerajaan Madani menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah meluncurkan satu program yang dikenali sebagai Inisiatif Payung Rahmah yang pada hemat saya cukup popular dalam masyarakat kita pada hari ini. Pertama sekali, kita ada menu rahmah yang memberikan penawaran sajian lengkap pada harga serendah RM5 di seluruh Malaysia, dan alhamdulillah telah dimanfaatkan lebih daripada 1 juta penduduk di Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, unjuran daripada penawaran harga makanan serendah dari RM5 ini juga telah merebak ke IPT dan juga di peringkat sekolah, dan semestinya alhamdulillah telah memudahkan anak-anak muda di IPT untuk mendapatkan juadah pada harga yang berpatutan. Dalam pada masa yang sama, sajian masih lagi lengkap. Di peringkat pasaraya, kita ada jualan rahmah dan bakul rahmah yang telah dilaksanakan untuk dieksklusifkan kepada golongan yang tidak berkemampuan, dan hasil daripada sambutan yang menggalakkan ini, akhirnya Kerajaan Madani terus komited dalam memperkukuh Payung Rahmah dengan peruntukan pada tahun 2024 sebanyak 200 juta hanya untuk tujuan penambahbaikan dan penggandaan untuk aktiviti di bawah inisiatif Payung Rahmah. Inilah gambaran jelas betapa Kerajaan Madani cuba sedaya upaya untuk memakmurkan rakyat, mengurangkan bebanan rakyat. Walaupun dilihat sebagai kecil, saya optimis betapa elitism suci ini boleh memaknai kehidupan rakyat kalau dituruti dengan konsistensi. Sebagai penutup bicara akhir, saya percaya isu kenaikan harga barang telah menjadikan seisi penduduk dunia lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menguruskan kewangan mereka. Kerajaan diharapkan supaya dapat terus berdamping dengan rakyat dalam memetakan hala tuju untuk kebajikan rakyat, dan kecil tapak tangan nyiru saya tadahkan sebagai rakyat biasa, amalan berhemah dalam perbelanjaan dan berjimat cemat wajar diterapkan dalam setiap insan sebagai satu simbolik dukungan dan sokongan rakyat tempatan untuk terus bekerjasama dengan dasar kerajaan bagi mengurangkan bebanan rakyat untuk tujuan mengembalikan kekayaan kepada rakyat yang di akhirnya menjayakan misi kemakmuran, peningkatan kemakmuran untuk rakyat. Sekian perjalanan penceritaan saya sudah tiba di destinasi terakhir. Tanya kepada anda semua kerana telah meluangkan masa 9 minit yang cukup bermakna mendengar kemelut yang melanda di Malaysia. Sekian, terima kasih kepada negara tercinta. Assalamualaikum.